Okey. Jadi soalan yang pertama kalau kamu tengok soalan ni adalah berkenaan dengan fungsi. Ini memang cara susunan soalan zaman dulu-dulu. Sebagai zaman dulu sebab apa? Susunan zaman dulu dia dah set dah. Dia ada dah soalan fungsi, lepas tu kuadratik, lepas tu fungsi kuadratik dia dah ada susunan. Ini slot kan. Tapi kamu punya soalan tetap sama, benda ditanya tetap sama, kesukaran dia ada lebih sikit, ada kurang sikit sebab dia dah lebihkan sebab apa? Sekarang ni kamu dah ada kalkulator yang canggih berbandingkan dulu, dia akan lebihkan sedikit, kesukaran dia tak banyak, jauh. Dia sikit je sebab apa? Markah tetap sama. Okey? Cuma susunan soalan dia dah kacau bilau. Dia tak tahu siapa dulu. Kan? Tapi tak ada masalah. Okey? Jadi nombor satu kita tengok start dengan fungsi dulu. Tengok, yang ni simple je soalan dia. Dia bagi dalam bentuk pemetaan ni. Negatif 2, 2, K8. Yang saya nak tekankan kat kamu hari ni sebenarnya, AMAT ni, nak lulus dia tak susah pun. Nak lulus tak susah. Nak kredit pun, nak dapat C pun tak susah. Yang susah dapat A je. Itu je. Tengok, kamu kena usaha sikit je dapat A. Tarik, 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 tarik. Fx. Ini fungsi F lah. Okey. Yang pertama soalan tu, nyatakan nilai K. Nilai K ni kamu tengok, soalan ni adalah seperti soalan kita panggil dia soalan IQ test saja. IQ test, bukan AMAT mana pun. Main teka-teka pun boleh. Contoh, negatif 2 jadi negatif 1. 2 jadi 1. 8 jadi 4. Kita nampak dia punya apa perjalanan dia, flow dia. Jadi kat situ sebenarnya, benda yang kita nampak tu sebenarnya adalah dia panggil apa? Tata tanda fungsi. Tata tanda fungsi sebenarnya. Jadi kita boleh jawab B dulu, tak ada masalah. Cuma kita kena bagi tahu apa? Dalam bentuk fungsi Fx ni 1 ni macam mana boleh jadi 2? Maksudnya saya akan ambil contoh 1/2. 4/2. Apa? 1 ni sebalik saya bagi tahu kamu, sorry. 2 macam mana jadi 1? 2 bahagi 2, 8 jadi 4, 8 bahagi 2. Jadi fungsi kita adalah X/2. Sini X objek, sini image. Okey? Ini kita panggil dia tata tanda fungsi. Jadi kat sini, K ni kita dah boleh congak dah. K sama dengan apa? Berapa bahagi 2 dapat 2? Jawapan kita adalah 4. Okey? Yang ini special dia. Kamu tulis macam ni, kamu dapat 1 markah. Kamu tulis 4 saja pun kamu tetap dapat 1 markah. Dia special. Cuma yang kat sini, kamu kena tulis penuh ada Fx. Kita panggil yang ni kena penuh. Tata tanda fungsi dia kena macam ni. Dia tak boleh tulis ni saja. Tak betul. Kalau kamu tulis ni saja, tak ada markah dia sebab markah dia satu-satu je. Okey? Itu yang soalan yang pertama. Okey? Masa saya buat yang ni, saya buat revision sikit pasal mana tahu soalan tanya benda lain. Iaitu yang sebelah kiri ni, X ni kita juga panggil dia sebagai objek. Yang sebelah kanan ni kita panggil dia sebagai image. Benda ni juga dikenali sebagai kodomain. Okey? Benda ni juga sebagai domain. Kan? Yang kena ni, semua nombor yang kena belah kanan ni, semua nombor yang kena ni adalah juga dikenali sebagai julat. Sama je julat dengan domain. Bukan. Sorry, terbalik. Domain, kodomain. Sama je julat dengan kodomain, dia tak sama kalau ada nombor yang tak kena. Contoh kat sini saya letak nombor dia ada seekor, nombor dia 5. 5 tak kena. Jadi kodomain dia adalah 1, negatif 1, 1, 2, 4, 5. Yang mana julat dia yang kena saja. Negatif 1, 1, 2, 4. Okey? Boleh? Kalau saya tersilap, kamu cakap terus sebab saya tak pakai spek, jadi saya tak nampak apa yang kamu check kat situ. Jadi kamu beritahu saya, kamu cakap terus. Buka mic, cakap, tak ada masalah. Boleh cakap. Tak dengar? Ya ke? Tadi saya cakap, tak dengar? Sekejap. Dah dengar ke? Dengar. Test. Dengar. Dengar. Okey. Dengar. Risau juga. Saya cakap
Saya tak dengar. Tak dengar. Testing 1 2 3, testing. Okey, dengar. Clear okey. Terima kasih. Mungkin saya letak dalam poket kot, dia kena touch tu. Dia hilang okey. Tak apa, insya-Allah. Dia dengarlah kali ni Gx sama dengan 7x campur 2. Kat sini dia cari nilai n dengan keadaan G negatif 1. 3n tolak 1 sama dengan n. Okey. Ni ada dua cara saya akan tunjuk. Dua cara. Cara yang biasa, normal, kita akan buat songsang dulu. Kita akan masuk benda ni samakan dengan n. Itu normal. Contoh normal macam ni. Kita akan buat songsang. Songsang kita boleh congak. G negatif 1x sama dengan kita mula dengan x tambah 2 tukar jadi tolak 2 darab 7 tukar jadi per 7 macam ni. Okey. Kemudian kita akan masukkan ni G songsang kita iaitu gantikan ke depan ni akan dapat 3n tolak 1 tolak 2 per 7 sama dengan n. Kita selesaikan yang ni kita akan dapat n kan. Okey. Ni kurungan. Depan dia tak ada orang terus boleh buka. 3n tolak 1 tolak 2 sama dengan 7 pergi sebelah 7n. Kita akan dapat kat sini. Saya selalu pindahkan yang kecil pergi ke yang besar. Kita akan dapat negatif 3 kat sini. 3 pergi sebelah tolak 3n akan dapat 4n. Jadi n sama dengan negatif 3 per 4. Oleh sebab itu jawapan negatif 3 per 4. Untuk kertas 1, benda ni kalau boleh kamu setiap soalan habis kamu kena nyatakan jawapan yang dia nak. Kan? Sebab apa? Kalau pemeriksa biasanya kertas 1, jawapan betul dia akan bagi full mark terus. Okey? Ini contoh soalan kita buat jalan kerja mengikut jalan kerja biasa. Okey? Satu lagi jalan kerja. Kalau kamu tengok dia ada satu lagi jalan kerja. Satu lagi jalan kerja apa? Tengok ni kat sini. Apa saya buat? Yang ini biasanya dalam matematik G negatif 1 ni kita panggil dia 1 per G. Betul? 1 per G. Padam? Dia jadi macam tu. Kemudian, saya pindah ke sebelah. Dia jadi darab. Nampak? Dia jadi macam ni. Gn sama dengan 3n tolak 1. Terus kita buat. Siapa Gn? Kita boleh buat terus 7n campur 2 sama dengan 3n tolak 1. Macam ni. Terus kita buat akan dapat 4n sama dengan negatif 3. N sama dengan negatif 3 per 4. Ini kita boleh gunakan kalau dia ada bagi, kita panggil dia songsang yang ada benda. Dua-dua boleh pakai. Prefer yang ni, basic. Semua pelajar boleh buat basic. Yang ini mempercepatkannya. Siapa yang tahu, siapa yang ingat, dia rasa macam dia buat cepat. Tak ada masalah pun. Kalau biasa buat macam ni, cepat juga. Jangan risau kan. Markah 3. Kita teruskan nombor 3. Nombor 3 kat situ. Dia bagi kat situ fungsi hx sama dengan px tolak 3 dan h kuasa 2x sama dengan 49x campur q. Yang mana dia bagi pula p lebih kecil daripada 0. Cari nilai p dan q. Ini kita panggil dia, cara nak buat dia, kita panggil dia
kamu kena samakan dan bandingkan. Apa panggil dia? Samakan dan bandingkan. Samakan maksudnya apa? Kalau sini H square, H ni kita kena tukar jadi H square. Kan? Jadi saya akan tukar H ni jadi H square iaitu H. H masuk dalam H. Dia masuk dalam diri dia sendiri. Maksudnya P ni saya akan buka. Tolak 3. Yang masuk dia juga. PX tolak 3. Ini kita panggil dia H square. Kembangkan dia. P kuasa 2X tolak 3P tolak 3. Okey, dah siap. Ini juga adalah H square. Kemudian buat apa? Jangan samakan. Dah samakan. Kita dah samakan depan saja. Yang belakang ni kita buat apa? Bandingkan. Bandingkan maksudnya apa? Saya akan ambil X yang ini dengan X yang ini samakan. Keluarkan. Jadi apa kita buat kesimpulan saya? Saya akan dapat. Maka P kuasa 2 sama dengan 49. P sama dengan plus minus 7. Sebab square root dia akan jadi plus minus. Yang mana satu dia nak? Dia kata dia nak P yang kecil daripada kosong. Jadi jawapan kita ambil padam yang positif dapat negatif. Itu yang pertama. Dah dapat P. Q macam mana? Q pula orang yang tak ada X. Bandingkan dengan orang yang tak ada X. Ni tak ada X, tak ada X. Bandingkan. Okey. Saya keluarkan. Saya akan mulakan dengan yang kita nak. Siapa kita nak? Q. Jadi Q sama dengan negatif 3P tolak 3. Siapa P kita kat sini? Sama dengan negatif 3 darab dengan negatif 7 tolak 3 akan dapat 21 tolak 3 kamu akan dapat 19. Okey? Betul ke? 18. Salah tolak. Okey? Itu cerita dia macam mana kita gunakan apa? Samakan dan bandingkan. Dia boleh guna untuk dia bagi kadang-kadang dia bagi HG pun boleh pakai juga. Kan? H square boleh pakai. H longsang boleh pakai juga. Kita boleh gunakan. Cuma lepas kita samakan depan, yang belakang kita hanya compare. Okey? Terus masuk soalan nombor 4. Soalan nombor 4, apa ditanya kat sini? Diberi bahawa M dan 2 adalah punca-punca bagi persamaan kuadratik 5x kuasa 2 tolak n tambah 1 x tambah 2 sama dengan 0. Okey, kat sini bila dia bagi punca, okey ngam, kamu kena ingat. Ni punca M dan 2. Okey. Bila dia bagi kuadratik, apa kita kena tahu? Benda pertama, kita kena tentukan siapa A dia. 5. Cantik. Siapa B dia? Negatif N tambah 1. Ini B dia. Siapa C dia? 2. Kuadratik. Kalau dia tak susun, kita susun. Kalau dia tak susun, kita susun. Itu saja. Bila dah dapat benda ni, kita ada ABC, kita ada root, kita boleh pakai formula yang kita kenali sebagai SOR bar porca. Atau dalam bahasa Melayunya dikenali juga sebagai hasil tambah punca, hasil darab punca. Cuma saya pakai SOR por ni sebab senang sebut saja. Okey? Jadi kita boleh masukkan. Apa SOR? SOR maksudnya hasil tambah punca. M tambah 2 sama dengan negatif B. Negatif jumpa dengan negatif, mati. Yang tinggal N tambah 1 per dengan 5A. Okey. Hasil darab pula. M darab 2. Jadi 2M. Sama dengan C kita 2 per 5. Kat sini kamu akan nampak. Siapa yang kita akan dapat dulu? Kita akan dapat M dulu. Kan? Jadi saya akan pindahkan 2. 2 dengan 2 ni mati je. 1. Jawapan M sama dengan 1 per 5. Siap M. Kan? Sekarang nak cari N. Sini ada N. Okey. Jadi saya akan gantikan dia kat sini. 1 per 5. 1 per 5 campur 2 sama dengan N tambah 1 per 5. 5 kat bawah.
5 kat bawah. Kita darab semua dengan 5. Senang. Sini akan jadi 1 campur 10 sama dengan N tambah 1. Senang. Dah hilang 5. Yang tinggal apa? 1 dengan 1 mati. Oleh sebab itu N sama dengan 10. Ini yang penting. Formula apa? Sorba porca. Ba negatif. Sorba porca. Bila nak guna? Kalau dia bagi any root, 2 root. Dengan apa? Equation. Kalau dia tak bagi, tak boleh pakai. Okay? Dan benda ni ada soalan kebat yang melibatkan dia bagi root, dia bagi equation, dia suruh buat equation pula. Kalau kita jumpa, biasanya yang tu dalam kertas 2 lah. Okay? Kita teruskan tengok soalan nombor 5. Okay, kalau saya laju ke apa ke kamu cakap cakap. Nombor 5 pula. Tengok soalan dia nak apa? Garis lurus. Okey, dia ada bagi garis lurus Y sama dengan 2X tolak 3. Tidak menyilang. Tidak menyilang. Okey, lengkung Y sama dengan 3. X kuasa 2 tolak X tolak Q. Cari julat. Key dia kat sini. Yang pertama, tidak menyilang. Yang kedua, julat. Dia julat. Okey. Apa maksud dia? Tidak menyilang. Okey. Tak ingat. Contoh kan. Julat. Oh, julat maksudnya sama ada lebih besar atau lebih kecil. Boleh nampak kalau dia tanya julat. Kalau dia tanya nilai, dia mesti equal. Okey. Jadi kita dah camu. Baru nampak kaitan dia. Oh, tidak menyilang dengan ni. Maksudnya apa? B square minus 4AC lebih kecil daripada kosong. Dia datang. Tengok soalan dia lebih kurang kita baca soalan dia. Okey, dah dapat jadi kena dapat ABC. Mana ABC? Ni Y. Ni ada lagi. Ingat, quadratic equation dia mesti equal to 0. Ada Y tak dalam quadratic equation? Tak ada. Kita susun bagi cantik. Jadi dia akan jadi apa? Samakan Y ni jadi 3X kuasa 2 tolak X tolak Q. Sama dengan 2X tolak 3. Bukan quadratic. Sebab quadratic mesti equal to 0. Pindah sebelah. 3X kuasa 2 tolak X tolak 2. Tolak 3X. Tolak Q campur 3 sama dengan kosong. Baru jumpa A3, B negatif 3, C 3 tolak Q. Baru boleh masuk sini. Idea kita datang. Okey. Baru masuk sini. Siapa B kuasa 2? Congak terus B kuasa 2. Negatif 3 kuasa 2. Kuasa 2 negatif 3 darab negatif 3. 9. Tolak 4. A berapa? 3. C berapa? 3 tolak Q. Lebih kecil pada kosong. Dia nak apa? Julat. Maksudnya Q kita kena dapat sama ada lebih besar atau lebih kecil. Jom kita selesaikan dulu. Saya akan expand yang mana dulu? 2 ekor ni. Jadi 9 tolak 12. 3 tolak Q. Expand masuk. 9 tolak 36. Campur 12Q. Dia sikit-sikit supaya tak silap. 9 tolak 36. Oh, ini fail. 25 ke? Betul? Tolak pula saya fail. Itulah banyak sangat makan ayam. (27). Salah dah nampak. Negatif 27 tambah 12Q. Pindah sebelah. 12Q lebih kecil daripada 27. Jadi Q lebih kecil daripada 27 per 12. Ini dapat jawapan kita. Oleh sebab itu, julat Q adalah 27, 12. Berapa? 9 per 4. Siap. Okey. Yang penting kat mana? Ni tengok tidak menyilang. Julat ni penting. Key dia kat sini. Dapat idea terus. Okey. Kita terus pergi nombor 6 kat situ. Nombor 6. Boleh sebab yang ini dia ada 3 jenis kan. Tapi hari ni kita jumpa B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil pada kosong. Dia mungkin jadi lebih besar. Dia mungkin jadi sama dengan nombor 6. Soalan nombor 6 dia ada bagi satu graf. Graf dia graf kuadratik.
Oh, cantik je ah. Oh, belum skill saya masih lagi okey dalam melukis graf. 5 y x. Okey, kemudian dia akan bagi equation dia kat situ. Fx is equal to 7 minus m x tambah k kuasa 2. Ini kita panggil dia topik fungsi kuadratik. Okey, fungsi kuadratik kita susun bagi yang cara kita faham. Apa yang cara kita faham? Yang asal dia. Asal dia adalah fx sama dengan a x campur p square campur q. Ini formula asal dia. Tarik. Okey. Ini saya susun bagi cantik. Sini akan jadi negatif m x tambah k kuasa 2 tambah 7. Baru nampak cerita dia. Yang pertama, siapakah k, siapakah m, siapakah 7? Okey. Yang pertama yang A ni adalah bentuk. Dia menceritakan tentang bentuk graf. Kalau dia senyum, A kamu positif. Kalau bentuk dia masam, A kamu negatif. Ini je cerita pasal A ni. Okey? Kalau nak dapat nilai A, kena tahu orang lain semua baru dapat dia. Tapi cerita dia tu je. Yang dalam ni cerita pasal apa? Paksi simetri. Paksi simetri keluarkan X campur P sama dengan kosong. Jadi X sama dengan negatif P. Kesimpulan kita, tukar simbol. Itu paksi simetri. Yang belakang sekali ambil directly. Siapakah dia? Dia adalah Y. Iaitu Fx sama dengan Q. Ini kita panggil dia nilai minimum or maksimum. Depend dekat A. Dia pusing kat sini balik. Kalau A kata senyum, minimum jadi dia. Kalau A kata aku masam, dia ni akan jadi maksimum. Itu cerita dia lah. Jadi kita tengok yang pertama. Soalan dia kata, first kali value of K. Value of K. Nampak? Paksi simetri. Macam mana dapat? Ni? Tengah-tengah. Macam mana dapat tengah? Purata. Negatif 1 campur 7 bahagi 2. Dapat 3. Ting. Bila dapat 3. Apa jadi? X sama dengan 3 kita punya. Yang ini. X tambah K sama dengan kosong. X sama dengan negatif K. Jadi siapakah K? Oleh sebab itu K sama dengan negatif 3. Okay, kalau kamu faham terus. Tukar simbol tak payahlah buat banyak macam ni. Okay. Selepas tu kita tengok. Nilai M. Mana nilai M? Nilai M. Nilai M, nak dapat nilai M ni kita kena tahu semua orang. Semua orang kena tahu baru dapat nilai M. Kat mana nak dapat semua orang? Koordinat. Saya ambil koordinat. Sebab koordinat ni dah pakai. Ni dah pakai. Ni belum pakai. Apa koordinat kat sini? 0, 5. Saya akan masukkan. Jadi saya nak bagi faham senang. Saya tukar persamaan tu jadi Y saja. Y. 7 tolak M. X. K kita adalah negatif 3. Macam tu. Jadi kita masukkan koordinat ni. Bila kita masuk koordinat kita, sini 5, sini 7, M, X kita 0 tolak 3 kuasa 2. Jadi kamu akan dapat 7 tolak M, negatif 3 kuasa 2, 9. Saya pindah, saya akan dapat 9M sama dengan 7 tolak 5. 7 tolak 5 dapat 2. Kita dapat M sama dengan 2/9. Okay, M. Dapat M. Okay. Yang kedua, yang ketiga C. Koordinat titik maksimum. Titik maksimum, koordinat dia, kita kena ada X 3. Kita kena ada Y 7. Dah, selesai. Satu markah aja. Itu kita panggil dia koordinat titik maksimum. 4 markah. Soalan ni memang best sebab dia markah dia besar. Okay. Koordinat 70 boleh. Mana-mana koordinat boleh pakai. Tak ada masalah, boleh pakai. Kamu boleh pakai koordinat ni, koordinat ni, koordinat ni. Cuma, kenapa dia bagi ni? Macam tu. Biasanya lebih senang kalau kita pakai ni. Iaitu, kalau nak cari A, dia paling senang kalau kita pakai pintasan Y. Okay. Kita tengok nombor 7.
Nombor 7, kita masuk topik yang paling saya gemari iaitu indices dan log. Indices log yang kita tengok di sini. Nombor 7, dia bagi selesaikan. Selesaikan 5x tambah 3 sama dengan 1 campur 100. 5 kuasa X. Macam ni. Dia bagi. Okey. Jadi kat sini apa kamu kena buat first sekali. Dia macam biasanya kita buat ni macam algebra biasa. Apa saya buat? Ni ada 2 orang. Saya pecahkan. Saya pecahkan 5x pecah jadi 5 kuasa 3. Sama dengan, ni pun ada X ni. Ada X juga. Saya pindah ke sini. Kita kumpulkan. Yang ada X dengan ada X saya kumpulkan. Tolak 105x sama dengan 1. Ini macam algebra. Nak cari X. Jadi nak cari X, kumpulkan orang yang ada X sebelah. Bila dah kumpul, kita tengok apa? Faktor. Kamu akan dapat. Ini 5x, ini 5x. Jadi kita akan keluarkan 5x. Yang tinggal kat sini adalah 5 kuasa 3. 1, 2, 5 tolak 100. Ni. Sama dengan 1. Jadi kita akan dapat situ 5 kuasa X sama dengan 25. Bawa sebelah. 1/25. Dah boleh selesai. Jawapan kita akan dapat 5 kuasa X sama dengan yang ini. 5 kuasa negatif 2. Oleh sebab itu, X sama dengan negatif 2. Selesai. Okey. Itu kita menggunakan teknik indeks. Teknik indeks. Okey. Jadi soalan ni nampak macam susah. Tapi bila kita dah biasa buat algebra, biasa buat indeks log, dia insyaAllah boleh buat. Okey. Nombor 8. Nombor 8, soalan berkenaan log pula. Nombor 8. Selesaikan juga. Selesaikan log 3. X tolak 2. Campur 2. Sama dengan 2 log 9x. Ini macam-macam cara boleh buat. Macam-macam cara boleh buat. Cuma paling basic dalam log adalah kamu kena samakan asas. Paling basic dalam log adalah samakan asas. Okey. Jadi nak samakan asas ada banyak cerita juga. Ada pelajar kata, cikgu macam mana nak samakan? Nak jadi 3 nak jadi 9 ke 9 nak jadi 3? Okey, terpulang. Suka hati. Yang mana kamu rasa senang? Kalau saya akan gunakan sistem yang mana yang saya suka iaitu kecil jadi besar. Sebab 3 nak jadi 9 ada kaitan. Apa kaitan dia? Kaitan dia adalah 3 kuasa 2 sama dengan 9. Dan log pula dia ada satu sistem yang hebat iaitu apabila dia ni kuasa 2, yang ini pun kuasa 2. Itu log. Apa? Itu cerita dia. Sekarang yang tinggal Mamat ni seorang pula, dia tak ada. Bila dia tak ada, saya boleh buat terus. Log, sekarang dah jadi log 9. Yang ini X tolak 2 kuasa 2. Okey. Saya boleh kumpulkan log 9 dulu. Contoh kalau nak kumpul. Tapi saya tak nak biar. Saya nak jadikan semua ada log dulu. Tambah dengan 2. Yang ini kita akan letak log 99. Kenapa log 99? Log 99 nilai dia 1 sama dengan 2 log 9x. Maksudnya semua asas dah sama. Bila semua asas dah sama, yang ini dengan yang ini boleh digabungkan. Sebelum gabungkan, dia tak boleh ada gangguan di depan. Ni kena potong, bawa ke belakang. Ni pun kena potong, bawa ke belakang. Dia bila gabung tak boleh ada gangguan. Jadi kita akan buat jadi log 9. Yang ini X tolak 2 kuasa 2. Darab dengan. Tambah tukar darab. Darab berapa? 81. Sama dengan log 9x kuasa 2. Makanya apabila seorang sebelah kiri log 9, sebelah kanan seorang, kita dah boleh masukkan dia. Okey, bila dah masuk, kita dah nampak soalan dah bertukar menjadi apa? Quadratic equation. Apa quadratic kita? Expand. Saya akan expand ni. Expand yang ni dulu. 81 saya tinggal. Yang ni saya expand akan jadi x kuasa 2 tolak 4x tambah 4. Okey, sama dengan x kuasa 2. Tolak lah. Sebab kuadratik sama dengan kosong. Saya tinggal saya tolak.
Masuk. Kita akan dapat 81X tolak X. Tinggal 80X kuasa 2. Tolak dengan 81 kali apa? Kali 4. 324. 324X campur dengan 324 sama dengan kosong. Ambil kalkulator, fakturkan, dapatlah jawapan dia. Okey. Mod equation degree 2. 80 negatif 324 324. Dapat dua jawapan. Yang pertama, X sama dengan berapa? 2.25 dan satu lagi X sama dengan 1.8. Okey? Boleh? Kita dah selesaikan persamaan, dia akan dapat dua jawapan. Kan? Selesai. Sebab apa dua jawapan? Sebab dia melibatkan kuadratik. Okey? Yang mana satu jawapan boleh pakai? Bukan dua-dua. Jangan. Kau belum siap begini. Nanti salah. Yang mana satu boleh pakai? Sebab soalan dia, kamu kena ingat, bila log kita kena test. Kan? Apa syarat log? Kenapa kena test log? Kita tengok balik yang asal kita. Yang asal kita adalah log 3X tolak 2 campur 2 sama dengan 2 log 9X. Okey. Syarat log, dia tak boleh ni benda ni. Ni yang ini. Yang ini. Dua ekor ni. Dia tak boleh negatif tau. Tak boleh negatif. Tak boleh. Kan? Itu kena test. Okey, kita test kat mana senang. Yang ini tak ada masalah. Kau letaklah 2.25 ke 1.8 ke tak ada masalah. Masalah dia Mamat ni. X tolak 2. Kalau kita letak 2.25, still positif. Tapi kalau saya masukkan 1.8, dia dah jadi negatif. Jadi saya kena reject benda ni. Jawapan hanya ambil 2.25. Okey. Sebab tu kalau kamu buat satu lagi, contoh ada pelajar buat, dia tukar 9 jadi 3. Dia tukar 9 jadi 3, dia dapat satu jawapan je. Kan? Bila dia dapat satu jawapan aja, dia dapat terus ni. 2.25. Okey. Sebab tu dia ada dua jalan. Satu jalan dapat dua jawapan, kena test. Satu lagi jalan mungkin dapat satu, dapat terus. Kan? Tapi mana-mana jalan yang kamu suka, kamu buat. Saya suka sebab apa? Saya suka senang tukar atas. Kalau kita ambil 9 jadi 3, kita kena bahagi. Dia lain cerita dia sikit. Okey. Kita masuk terus nombor 9. InsyaAllah boleh habis ni. Takut tak sempat habis. Kamu dah nak exam. Saya risau. Nombor 9 kat sini. 3 sebutan berturutan satu janjang aritmetik. Iaitu M tolak 1, M tambah 3 dan 2M tambah 1. Cari beza sepunya. Nak cari beza sepunya, salah satu cara, senang dia, kita ni. Ini kita panggil dia beza sepunya. D, D. Sama. Kenapa sama? Selepas tolak sebelum, dalam janjang aritmetik, nilai dia sentiasa sama. Jadi saya akan ambil yang pertama. Congak boleh. M tolak M, mampus. Nampak? M tolak M, mampus. 3 tolak negatif 1. Yang tinggal 3 tolak negatif 1 sama dengan 4. Dah siap. Nampak? 3 markah. Biar betul. 3 markah. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih sebab bagi 3 markah. Dia tak suruh pun cari nilai M. Dia suruh cari beza sepunya. Okey. Settle. Dapat jawapan. Oleh sebab itu D sama dengan ompek. Okey. Nombor 10. Okay. Tapi ada cara lain. Ada pelajar buat. Dia buat satu lagi. Dia buat-buat dia kena dapat M dulu. Kemudian masuk M balik nombor ni. Kemudian baru dapat D. Dia panjang nampak cerita dia. Tapi sebenarnya soalan fokus pada apa dia tanya. Dia nak D. Kita buat. Dapat terus. Dah dapat pun D. Cukup. 10.
Soalan nombor 10 masih lagi janjang. Sebutan pertama suatu janjang ialah A. Okey, yang tu saya tahu. Hasil tambah sebutan kedua dan sebutan ketiga. Yang ni jangan silap. Walaupun perkataan dia kata hasil tambah, kita buat simple je. Hasil tambah sebutan kedua dan sebutan ketiga gini. Ialah 6/25A. Jangan pakai S. Pakai ni. Sebab apa? Campur benda tak banyak. Sikit je. Okey. Soalan pertama. Hitung nisbah sepunya. Hitung nisbah sepunya untuk janjang geometri ni kan. Jadi kat sini kamu tengok apa T2, apa T3. Formula kita untuk janjang geometri adalah Tn sama dengan AR R kat atas pula. ARN tolak 1. Jadi maksudnya kalau T2 dia adalah AR 2 tolak 1. T3 adalah AR 3 tolak 1 2. Okey. Jadi saya akan masukkan kat sini. Cerita kita kat sini adalah T2 AR campur dengan AR kuasa 2 sama dengan 6/25A. Okey. Jadi kalau kamu tengok kat sini, A boleh faktor keluar. R tambah R kuasa 2 sama dengan 6/25. Kat sini, A dengan A mati. Yang tinggal apa? Kuadratik. Jadikan dia kuadratik. Kuadratik 25 R kuasa 2 campur 25 R tolak 6 sama dengan 0. Kat sini kita akan dapat R. Okey. Lagi sekali ambil kalkulator, faktorkan 25 negatif 6. Jadi kita akan dapat R yang pertama 0.2. Satu lagi R sama dengan negatif 1.2. Okey. Kemudian dia bagi tahu syarat dia R mesti lebih besar daripada 0. Yang ini kita reject. Ini jawapan kita ambil 0.2. Dapat kita punya R. B. Jika nilai A ialah 10. Okey. Kenapa? Kamu Adam. Sangkut tadi Boleh Dah faham ke yang log tu? Atira macam mana? Okey. Kamu cakap lah. Saya tak nampak kamu chat tu. Okey. Jadi kat sini, jika nilai A ialah 10, jika nilai A adalah 10, cari hasil tambah ketakterhinggaan. Apa kita nak cari adalah S infinity sama dengan A1 tolak R. Dah senang dah. Dia bagi A dia /10. Dah. 1 tolak 0.2. Kan? Ambil kalkulator je. Kamu terus dapat 10/0.8 kat situ. Kan? Dapat 12.5. Yang ni senang. Janjang dia senang sikit. Boleh Okey. Kenapa malu Adam? Tak apa. Cakap je. Kan? Malu apa? Orang bukan kenal kita. Orang dengar suara je. Nombor 11. Nombor 11, soalan saya dia ada masih lagi janjang. Dia bagi suatu janjang aritmetik yang mana negatif 9, negatif 5 dan negatif 1. Kemudian soalan dia apa? Nyatakan 4 sebutan berturutan dalam janjang ini dengan hasil tambah dia 100. Wow. Dia nak hasil tambah dia berturutan. Tak tahu kat mana. Kan? Hasil tambah dia 100. Jadi janjang aritmetik. Ni saya akan cerita panjang juga cerita dia. Sebab tu kamu tengok soalan dia 4 markah. Kan? Yang pertama, kita akan buat hasil tambah Tn.
A tambah N tolak 1 D. Ini kamu dah tahu. Ini kamu dah tahu kan? Okey, saya tak nak ganti dulu. 9 biar dulu. Saya tak nak ganti dulu. Apa saya buat? Kamu kena faham cerita dia. Siapa selepas Tn? Selepas Tn adalah Tn tambah 1. Nampak? Efek dia kat mana? Sini. Dia akan jadi A tambah N tambah 1 tolak 1 D. Okey? Tengok? Boleh simplify? Yes. Ni padam je. See? Okey. Lepas N tambah 1 siapa? N tambah 2. Apa efek dia? Ni kat atas. Jangan buat yang ni pula. Atas. Okey. A tambah N. Bila tadi tambah 2 pula. Tambah 2. Negatif 1 tambah 2 akan jadi positif 1. Ni. Kalau dia nak satu lagi, tak ada masalah. N tambah 3. Sama dengan A tambah N tambah 2. D. Jadi tak ada masalah kalau dia minta berapa yang berturutan pun. Kan? Dia minta lah berapa banyak pun. Tak ada masalah. Sebab kita nampak cara dia. Okay? Macam mana nak simplify benda ni? Saya expand. Expand ni akan jadi apa ni? Ni ND minus D. Tengok. Yang ini ND. Yang ini ND plus D. Yang ini ND plus 2D. Nampak? Jadi tambah semua ni, kita panggil dia 4 sebutan yang berturutan. Hasil tambah semua ni. Jadi Tn dot sampai Tn plus 3. Kita plus hasil tambah berturutan adalah sama dengan apa? A ada 4A. Okay. ND. Dia ada ND. Semua ada 4 ND. Okay. Negatif D plus D habis D. Yang tinggal apa? Plus 2D. Ini formula dia. Kita buat formula sendiri. Kita buat formula sendiri. Sekarang, apa yang kita ada? Kita ada A dan D. Dia dah jadi ringkas. Okay? Kita ada A dan D. A kita adalah negatif 9. Dan D kita adalah negatif 1 tolak negatif 5. Kita akan dapat 4. Okay? Masukkan. Jadi berapa? 4A. 4 kali negatif 9. Campur dengan 4N, D kita 4. Campur dengan 2. D kita pun 4. Sama dengan dia nak berapa? 100. Nampak? Kan hasil tambahnya ialah 100 dah. Kita akan dapat N. Siapakah N kat situ? Okay? Ini negatif 36. Campur 16N. Campur 8 sama dengan 100. Dia boleh ambil kalkulator dah. 100 campur 36 tolak 8 bahagi dengan 16. Dapat 8. Jadi kat sini N kamu boleh buat equation 8. Jadi kalau N kita 8, siapakah yang berturutan tu? Kita kena dapatkan N8 dulu. Siapakah N8? Jadi T8 adalah sama juga dengan A kita negatif 9 campur dengan 8 tolak 1, 7 kali 4. Dia akan dapat negatif 9 campur 28. Okey. Jadi kita akan dapat berapa? 19. Right? 19. Jadi siapakah yang berturutan tu? Kita boleh buat dah 4 orang. Sebab dia nak yang berturutan. Mula dengan apa? 19. Berapa D kita? 4. 19 campur 4. 23. 23 campur 4. 27. 27 campur 4. 31. Nampak? Campur semua 100. Cerita dia. Okay? Ada satu cara. Ini cara buat dalam bentuk formula. Satu lagi cara. Kau senarai je semua. Tapi jenuh juga panjang kat cerita dia sampai ke 19 tu kan. Senarai pilih mana. Agak-agak lebih kurang dapat 100. Okey? Boleh? Kita teruskan. Nombor 11 dah. Nombor 12. 3D tolak D. 2D. Betul? Okey.
Janjang geometri. Janjang geometri dia lain tapi. Dia janjang geometri dia formula dia lain lah. Boleh tapi pakai formula janjang geometri lah. Kan? Hasil tambah beturutan tu. Tapi dia akan jadi lain sikit. Dia akan jadi apa pasal indeks pula. Dia ada kaitan dengan indeks. Okey. Kita tengok soalan nombor 11 dah 11 ke 12 lah. Nombor 12, dia ada bagi satu graf. Topik kita kat sini adalah hukum linear. Y per X. Sini X kuasa 2. Tarik. Koordinat 3S dan koordinat kita adalah T4 kat sini. Okey? Ini biasa buat antara soalan yang kita boleh jawab lah sebenarnya. Okey. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan. Dia bagi persamaan kita kat sini. Y sama dengan 8X tolak X kuasa 3. Okey. Kemudian dia kata, cari nilai S dan T. Ni macam-macam cara boleh buat. Paling best sekali, kita guna konsep follow Y. Follow Y apa? Follow Y axis. Maksudnya apa? Siapa Y axis? Y per X. Jadi Mamat ni pun kena jadi Y per X. Macam mana nak jadi Y per X? Bahagi je lah dengan X. Per dengan X. Bila dia per X, semua orang kena per dengan X. Okey, apa yang tinggal? Y per X sama dengan 8 tolak X kuasa 2. Sekarang, kita dah dapat persamaan. Jadikan dia persamaan gaya lurus. Persamaan gaya lurus, dia mesti Y mx tambah C. Y kita adalah Y per X. Pasti X kita yang ni. Ini sebelah dia M. Jadi negatif 1 saya bagi nampak. Ini M dia. X square. Tambah 8 ni adalah dia punya pintasan. Ni tak payah tulis, tak apa. Bagi nampak. Okey. Sampai je kat sini. Sebenarnya, kalau dia bagi macam ni, kita dah boleh masukkan koordinat. Siapa 3 ni? 3 ni adalah X kuasa 2. Jangan silap. S adalah Y per X. Letak balik. T siapa? T adalah X kuasa 2. 4 adalah Y per X. Macam tu. Dah boleh masuk. Kita masuk kat sini. Koordinat atas. Siapa kat sini? S. Negatif. Siapa X kuasa 2? 3. Campur 8. Dapat terus S 5. Selesai satu cerita. Masuk koordinat ni pula. Siapa? Kita masuk 4. Sama dengan negatif. T. Jangan letak T kuasa 2 pula. Sebab T tu adalah X kuasa 2. Campur 8. Siapa T? T sama dengan 8 tolak 4. Dapat 4. Dia simple je. Jadi saya suka konsep yang kita gunakan. Follow Y axis. Itu paling best sekali. Okay. Kita teruskan sebelah nombor 13. Harap-harap boleh habis 25 soalan. Dalam masa. Tapi tak nak laju sangat. Kamu tak faham ni. Kalau sangkut kamu cakap. Cakap terus je. Okay. Kalau yang malu-malu tu, yang tak malu sangat tu cakap lah. Kamu tengok kawan kamu tulis. Cikgu tak nampak ni. Cakap. Cikgu ada kawan tanya. Okay. Nombor 13. Ada gambar juga dia bagi. Kemudian ada sikit-sikit. Ni kona. Bagi nombor sini 4. A, B, C. Kita baca dulu. Topik dia koordinat geometri lah ni. Y dengan X je. Mungkin lah kan, baca dulu. Rajah 13 menunjukkan garis lurus BC dan garis lurus BA yang bersilang pada titik B. Silang maksudnya saya akan titik. Okay. Persamaan garis lurus BC. BC. 3Y tolak 2X sama dengan 5. Dan sudut ABC 90. Terima kasih sebab jadikan dia sebagai segitiga bentuk tegak. Senang. Okay.
Soalan pertama dia minta kat situ adalah pintasan X bagi garis lurus BC. Dia nak yang ni. Okey, pintasan X. Jadi soalan A dia bonus. Dia bagi saja nak suruh bagi kamu tak dapat kosong. Satu markah je. A, 3Y tolak 2X sama dengan 5. Pintasan X maksudnya apa? Pintasan X maksudnya apa? Y sama dengan kosong. Sebab koordinat kat sini adalah C kosong. Okey. Jadi maksudnya apa? Y kosong. Buang. Ini dapat negatif 2X sama dengan 5. X sama dengan negatif 5/2. Dia nak apa? Soalan dia tanya pintasan X. Pintasan X kita boleh tulis macam ni terus. Pintasan X sama dengan negatif 5/2. Okey. Nak letak koordinat pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Soalan kedua dia minta persamaan AB. Bila nak buat persamaan AB, persamaan kena ada. Kita akan buat Y sama dengan MX tambah C lah paling senang. Saya akan pakai macam ni. Ada yang lagi senang tapi ini saya pakai yang ini. Okey. Pertama kena cari keturunan. Dia bagi 90 darjah. Maksudnya apa? Berserenjang. Apa formula berserenjang? M1, M2. M1 darab dengan M2 sama dengan negatif 1. Jadi konsep dia selalunya saya pesan pelajar macam mana nak ingat dia. Tukar simbol, terbalikkan. Tukar simbol maksudnya apa? Negatif dengan positif, kemudian terbalikkan. Terbalikkan jadi atas ke bawah, bawah ke atas. Kalau 2 jadi 1/2, kalau 3/4 jadi 4/3. Contoh macam itulah kan. Berapa keturunan kat sini? Keturunan kita boleh dapat 3Y tolak 2X sama dengan 5. Saya jadikan dia 3Y sama dengan 2X campur 5. Y sama dengan 2X per 3 campur 5/3. Jadi kita punya M dia adalah 2/3. Bila 2/3 M1, M kat sini terus akan jadi Y sama dengan apa? Tukar simbol negatif. 2/3 terbalik jadi 3/2X tambah C. Itu kita panggil dia tukar simbol terbalikkan. Sekarang nak kena cari apa? Koordinat, nak cari apa? Nilai C koordinat pula. Kena ada satu koordinat. Dia ada bagi koordinat 4, 0. Masukkan saja. Siapa Y? 0. Negatif 3/2. X kita 4 tambah C. Jadi kita akan dapat C kita potong-potong. 2 akan dapat C sama dengan 6. Okey. Dah siap belum? Belum. Dia bukan nak C. Dia nak persamaan. Oleh sebab itu persamaan kita Y sama dengan negatif 3/2X campur 6. Okey, ini contoh soalan. Tak banyak pun persamaan dia nak markah. 2 markah je persamaan. Cuma yang ni bonus dia bagi 1, yang tu 2, 3 markah. Kita kutip sikit-sikit markah, insya-Allah kamu akan dapat result yang memuaskan. Kertas 1 penting. Sebab gap antara gap kertas 1 kertas 2 tu penting. Sebab bila kamu dah buat kertas 1, kamu dah boleh agak dah. Boleh tak boleh? Nak push macam mana? Okey. Kita tengok soalan nombor 14. Nombor 14 kat sini, soalan dia kata cari nilai-nilai yang mungkin bagi P. Nilai, ni kita tulis nilai-nilai bagi P. Maksudnya mungkin lebih dari 1. Okey. Jika segitiga ada A, P negatif P, B 1, 0, C negatif 3, 6, dia luas dia sama dengan 10 unit. Ini 3 markah je soalan 2 sebab soalan 2 adalah soalan berkenaan dengan formula. Penggunaan formula. Betul guna formula, selesaikan mengikut konsep algebra, kamu akan siap. Apa formula dia? Luas sama dengan 1/2. Susun saja dia orang ni. Kalau boleh, jangan susun orang yang ada unknown depan sekali. Kalau kau susun orang yang ada unknown depan sekali, nanti unknown akan ada depan belakang. Jadi kita susun yang paling senang sekali depan. Contoh saya akan start dengan B. 1, 0, kemudian negatif 3, 6, kemudian
P negatif P, baru patah balik 1, 0. Jadi P negatif P hanya digunakan sekali. Itu je. Tapi kalau kamu dah letak kat depan tak ada masalah. Lebih kurang je. Cuma kita nak unknown tu sekali jumpa. Berapa dapat ni? 10. Sini. Luas dia 10. Okey, macam mana kira? 2 pergi sini tu. Jangan kacau. Yang ini modulus kita buat 2 tempat tolak. Okey. Yang depan ni adalah geng bawah. Geng bawah maksudnya apa? 1 darab 6. 6. Negatif 3 darab negatif P. 3P. Gitu. P darab 0. 0 tak payah tulis. Okey. Tolaknya geng atas. 0 negatif 3. 0 tak payah tulis. 6 darab P. 6P. Negatif P darab 1. Negatif P. Nampak? Dah dapatlah cerita dia. Kan kita selesaikan saja ni. Modulus biar dulu. 6. Okey, dia seorang je 6. 3P. Ni 6P tolak P 5P. 3P tolak 5P. 3P tolak 5P dapat negatif 2P. 20. Okey. Bila dapat jawapan macam ni, modulus. Kamu kena ingat. Macam mana nak buka modulus? Bila kita buka modulus, biasanya saya akan tulis semula 6 tolak 2P sama dengan 20 pecah 2. Buka modulus pecah 2. Seorang 6 tolak 2P sama dengan 20. Seorang lagi 6 tolak 2P sama dengan negatif 20. Modulus bila kamu pecah, dia macam square root. Dia seorang akan dapat positif, seorang akan dapat negatif. Selesaikan, kamu akan dapat negatif 2P sama dengan 14. Jadi P dapat negatif 7. 1. Seorang lagi. Negatif 2P sama dengan negatif 26. Mati. P sama dengan 13. Jadi kita dapat 2 jawapan untuk soalan ni kan. Okey. Cuma yang ni tak ada masalah. Kamu buat macam mana pun dapat jawapan sama. Asalkan kamu kena ingat yang pertama, kalau boleh elak kalau ada unknown digunakan di depan supaya tak guna 2 kali. Yang kedua, lupa beritahu kan, kalau ada gambar, arah kita tulis ni sebenarnya yang terbaik kita pakai arah lawan arah jam. Sebab bila lawan arah jam, dia senang kira sikit berbanding ikut arah jam. Kan? Okey. Yang kedua, modulus kena ingat. Modulus pecah jadi 2. Kalau nak selesaikan benda yang melibatkan modulus. Okey. Kita terus pergi dekat soalan nombor 15. Alhamdulillah kita dah masuk bahagian ketiga soalan ni. Kan? Dia bahagian pertama, soalan tu 10 soalan pertama. Kamu akan nampak 10 soalan pertama laju je kamu buat. Soalan dia kadang-kadang biasanya senang. Okey. Tapi tak tahulah tiba kamu dia susun suka hati. Kalau biasanya saya suruh cari soalan senang dulu. Macam mana nak senang? Tengok markah lah. Carilah soalan 2 markah. Confirm senang. Ada berapa soalan? Ada 5 soalan aja biasanya soalan 2 markah. Markah 10. Kan? 10 tak lulus lagi. Cari 2-3 soalan lagi lulus. Lepas tu naik sikit tambah markah kamu. Okey. Nombor 15. Diberi titik A 1, 2, B 4, negatif 2 dan dia bagi OC sama dengan 2 OB tolak OA. Okey, yang ini kita panggil dia vektor koordinat. Vektor koordinat ni. Vektor koordinat. Ini bukan nama rasmi dia. Saya namakan sini supaya senang faham. Vektor kait dengan koordinat. Macam mana? Koordinat ni boleh tukar kepada vektor. Contoh, koordinat A 1, 2. Kita boleh tukar menjadi OA. Nampak? Siapa 1, 2 ni? 1, 2 ni kita melibatkan I dengan J. Kan? Ini. Ataupun tak payah buat macam tu. Kau terbalikkan saja. Nah, bentuk laju. Dah. Selesai masalah. Siapa seorang lagi? B. OB. Buat macam tu. Senang. Siapa? 4, negatif 2. Dah. Sebab dia tak bagi pun soalan tu nak pakai IJ ke apa. Tak ada. Kan? Okey, soalan dia minta apa? Cari koordinat of point C. Okey, jadi kita boleh masuk sini. Nak cari koordinat C, kena dapat OC. Jadi kita buatlah OC. OC tak tahu. OC, saya buat OC. OC adalah XY. Tak tahu. 2. OB. Siapa OB? 4, negatif 2.
tolak OA 1, 2. Dah. Kira kamu akan dapat kat situ 8 tolak 1, 7. Negatif 4 tolak 2, negatif 6. Jadi koordinat C adalah 7, negatif 6. Ni senang je. Ini kita panggil vektor koordinat. Okey. Seterusnya, dia minta magnitude OC pula. Magnitude OC. Mana kita punya OC? OC kita dah ada. OC kita adalah 7, negatif 6. Magnitude, Allah, terit pula jadi kurungan. Alhamdulillah. Magnitude dia, kita akan gunakan formula apa? Pythagoras theorem. Iaitu square root. Kat situ, kita akan ambil ni 7 kuasa 2 campur dengan negatif 6 kuasa 2. Ambil kalkulator je, kira dalam dulu. Jangan kira habis. Jangan kira sekali dengan square root. Mana kalkulator sini hilang pula. Okay. (49 campur 36) 85. Okey, kamu tulis sampai sini saja dah betul dah. Sebab apa? Mana ada punca kuasa 2 85. Tapi kalau kamu nak nyatakan jawapan dia, tak ada masalah. Kau buat je punca kuasa 2. Kamu ambil 9.23. Contohlah kan. Okey. 23 contoh unit. Dia pelajar okey? Jangan tak apa. Cuma dia bunda. Yang tepat dia mana atas ni? Itu kita panggil dia ni dia markah satu je. Satu je markah magnitude. Okey. Kita tengok seterusnya nombor 16. Okey kan? Yang penting jangan lupa nak bagi tahu yang ni. Vektor koordinat boleh tukar jadi vektor dan vektor boleh ditukar jadi koordinat sukati. Itu best. Kalau kamu ingat tu soalan biasanya kalau berkenaan vektor koordinat, boleh makan. Boleh makan soalan tu. Keluar exam, dia keluar angin. Kenyang. Okey, nombor 16 dah kita. Dia ada bagi kat situ rajah 2 garis. Tu. A, O, B. Diberi OA sama dengan A. OA sini OB sama dengan B. Begini pula kangkang dia bagi Ini dia panggil gambar rajah vektor kangkang. Okey, yang mana jika P tolak 2 A tambah P tolak Q campur 4 B sama dengan kosong. Okey. Okey, cari nilai apa? Cari nilai P dan Q. Okey, yang ini kebat. Soalan dia sebenarnya kena ada knowledge. Ya, kebat kena ada kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, walaupun nampak bodoh je soalan ni. Ni je. Tak apa-apa soalan. Kan? Tapi kamu kena ingat, kenapa gambar macam ni? Kenapa vektor tak buat segitiga macam biasa? Kenapa gambar macam ni? Benda ni menunjukkan bahawa vektor A dan B ni adalah vektor, kita panggil dia non-zero, non-paralel. Apa? Vektor tidak kosong dan tak selari. Mana? Selari nampak ni. Tak kosong maksudnya vektor tu ada wujud. Ini kita panggil dia. Kalau kamu cam benda ni, sebenarnya benda ni senang. Dia senang untuk dijawab. Kenapa? Nak jawab soalan vektor ni, menatang persamaan ni harus dah dipisahkan. Dipisahkan macam mana? Ni pergi sebelah lah. Contoh P tolak 2A sama dengan negatif P tolak Q campur 4B. Kan? Dan kedua-dua orang ni kita samakan je dengan kosong. Itu cerita dia untuk vektor apa? Non-zero, non-parallel. Okay? Yang ni dalam bahasa Melayu dia mungkin dia kata tidak sifar dan tidak selari. Contoh lakukan. Kan? Jadi ambil ni, keluarkan. Oleh sebab itu, P tolak 2 sama dengan kosong, P sama dengan 2. Yang pertama. Yang kedua, kita ambil negatif P tolak Q campur 4 sama dengan kosong. Negatif mati dulu, jangan masuk dalam, mati. Di sebelah. Okey.
Jadi kita akan dapat P kita dah ada 2 tolak Q campur 4 sama dengan 0. Jadi kita akan dapat Q dapat kamu congak je, kamu akan dapat Q sama dengan Q pindah 6. Ini vektor yang hebat. Ada pelajar pergi buat persamaan macam-macam jadi ni. Tak jadi cerita dia. Jam, kena nampak. Gambar tu menunjukkan apa? Non-zero, non-parallel. Okey. Kita boleh teruskan nombor 17. Nombor 17 pula cerita dia pasal sukatan membulat. Bulatan. Oh, yang ni nak lukis bulatan kejap. Begitu. Begini. Dia combine dengan form 3 punya sekali ni. 5 cm. Sini ada 32. Okey, ini ada tembereng. Ini namanya tembereng kan. A, B, O, C. Jejari 5. Raja menunjukkan sebuah bulatan berpusat O diberi sudut 32 dah tulis. OA 5 dah tulis. Gunakan pi. Dia suruh guna pula. Saya tak suka guna ni. 3.142. Okey. Soalan pertama, cari sudut AOB dalam red. Senang je. Yang ni form 3 punya. Sudut di pusat, sudut di lilitan. Apa kaitan dia? 2 kali ganda. Tu kena nampak. Ni form 3 belajar. 2 kali ni maksudnya kalau sini 32, sini akan jadi 64. Ni soalan A dijawab. Sudut AOB sama dengan 64 darjah. Alamak, soalan nak apa? Radian. Tukarkan. 64 darab pi per 180. Pi dia suruh pakai. Kita pakai lah. Jadi darab saja. 64 darab dengan 3.142 bagi 180 akan dapat 1.117. Jadi dapat 1.117 rad. Contoh ada pelajar dia. Cikgu, saya bunda 1.12. Kalau kamu pakai 1.12, kamu pakai sampai last. Betul-betul. Jangan kau bunda lebih sangat, sudahlah 1.11 je ke tak boleh. Dah jauh sangat, jangan jauh sangat. Sebaik-baik jawapan, dia bagi hint kat sini. Kenapa dia bagi 3.142? Maksudnya sila gunakan 4 angka bererti. Saya guna. Macam tu cerita dia. Luas kawasan Belorek. Luas kawasan Belorek ni kita panggil dia tembereng. Kita ada formula untuk tembereng. Tembereng saya panggil formula aiskrim. Ini gambar aiskrim. Okay. Apa formula dia? Sudut theta radius R. Formula dia adalah luas tembereng sama dengan 1/2 R kuasa 2 theta tolak sin theta. Yang mana soalan ni kena pakai mod dalam rad. Itu formula kita. Jadi senang soalan ni. Dia jadi senang kalau ingat formula ni. Jadi, sini nak tekan kalkulator, 0.5. Senang tekan. R square, 5 square. Theta, 1.117. Tolak sin, 1.117. Dah. Ingat? Pantang larang, betul. Mod kalkulator, tukar dulu kepada rad. Red, tekan kalkulator 0.5 darab dengan 25 darab dengan kurungan 1.117 tolak dengan sin 1.117. Dapatlah jawapan 2.73. 2.73 selesai. Okey. Formula unit tak letak. Unit saya tak letak sebab apa? Dia dah bagi unit. Dia minta CM2 lah tu saya bagi. Macam tu cerita dia. Okey. Kita dah masuk 18. Dia bila kamu masuk 18, kalau kamu masih buat soalan tu flow kamu cantik, biasanya sampai soalan 15 tadi. 15 tadi saya kata masuk bahagian ketiga. Soalan bahagian ketiga maksudnya kalau kamu hanya tinggal 3 soalan normal. Kamu adalah pelajar A.
Kan? Apa itu berapa kamu tinggal? Dia akan tolak-tolak sikit lah. Tapi biasanya kalau dah boleh jawab sampai 18, flow dia cantik, kamu tak tinggal banyak sangat, kamu dah lulus dalam tangan dah. Lulus bukan lulus saja, C biasanya dah dalam tangan. Sebab MAT ni kita target, kalau boleh nak dapat cantik lah markah. Best lah kan. Cuma jangan teruk sangat. Kalau teruk, kalau tak pandai pun, tak pernah lulus pun, kali ni kita nak dapat sekurang-kurangnya kredit. Kan? Dapat kredit, keluar apa borang EPU ke apa mah dah boleh minta dah. Kan? Okey. Kamu lepas saja SPM ni dah boleh masuk U dah sebab sekarang banyak U dah boleh ambil. Kalau nak masuk swasta lah. Kalau nak masuk kerajaan tunggu kejap Pergi kerja dulu, berjalanlah. COVID dah tak ada, ambil vaksin, register, kita berjalan ke Malaysia. Okey, nombor 18. Selesaikan persamaan sin 2x sama dengan sin x. Okey, antara x berada di antara 0 dengan 180 darjah. Yang ini soalan ni biasanya nampak alamak terigo sikit. Jangan. Tulis sikit. Tulis sikit. Markah 3 dapat 1 pun tak apa. Jangan banyak sangat. Bukan tulis apa. Pergi tengok formula sudahlah. Apa formula dia? Sin 2x. Ada tak formula? Ada. Ambil je. 2 sin x cos x. Pergi ikut je. Dah. Kemudian algebra. Semua soalan penyelesaian adalah berdasarkan algebra. Apa nak buat? Macam mana selesaikan? Equal to 0. Algebra kalau banyak-banyak macam ni, kita equal to 0. 2 sin x cos x minus sin x. Kemudian apa cikgu? Faktor lah. Sin dengan sin. Dah, yang tinggal 2 cos x minus 1. Bila dah faktor, kan faktor kuadratik. Dia macam faktor kuadratik tau. Tapi ni simple factorization. Asingkan. Yang pertama asingkan yang ini jadi apa? Sin x sama dengan 0. Mamat ni asingkan sebelah. Sin pula. Yang ini adalah cos x sama dengan 1/2. Macam mana tekankan kereta? Senang je. Bila dia kata yang ini maksudnya sukuan yang terlibat adalah sukuan pertama dan sukuan kedua saja. Sebab 180. Jadi bila dia tengok sin kosong. Kosong je kita boleh buat graf sin. Graf sin maksudnya apa? Ada 3 tempat yang nilai dia kosong. Iaitu 0 darjah, 180 darjah dan 360 darjah. Soalan nak 2 ekor ni saja. Ni tak ambil. Kita boleh selesaikan dengan menggunakan apa? Graf. Untuk apa? 0, 1 dan negatif 1. Okey? Yang ini. Cos positif. Sukuan mana terlibat? 1 dan 4. Boleh 4? Tak boleh. 1 je. Jadi terus kita buat apa? Kalau sukuan pertama terus kita buat theta. Theta pula. X sama dengan cos negatif 1, 1/2. Kamu kena ingat, tadi kenapa soalan ni diletak kat sini? Sebelum soalan ni, kamu buat soalan bulatan tau. Mod kamu dalam red. Jangan tak tukar jadi degree balik. Lupa tukar tu tak jadi degree. Bagi jawapan point, mula jadi pelik. Kan, tengok mod dia. Ini kita akan dapat 60 darjah. Jadi jawapan kita oleh sebab itu X sama dengan 0, 60, 180. Dah selesai. Ini untuk apa? Trigonometri. Okey. Nombor 19. Nombor 19 kat sini kalau kamu tengok titik A terletak pada lengkung Y sama dengan 5 tolak 2x kuasa 2. Okey. Diberi kecerunan normal pada titik A. Yang ini dia bagi M normal sama dengan 1/4. Cari koordinat A. Okey. Yang penting koordinat A tak tahu lah. X, Y. Okey. Apa key dia? Kecerunan normal. Apa kaitan dengan lengkung? Pembezaan. Bukan normal. Kecerunan tangent sama dengan dy dx. Nampak? Apa kaitan tangent dengan normal? Kita boleh tukarkan. Kalau normal 1/4, maka tangent tadi. Tukar simbol terbalikkan. Negatif 4.
Jadi kita buat dy dx kita boleh samakan dengan apa? M tangent negatif 4. Itu yang kita buat. Akan dapatlah x. Ini saya akan buat dy dx. Alamak, kurungan. Boleh expand tak? Kalau boleh expand, expand. Kan? Kalau boleh expand, mampu expand, expand. Kalau tak mampu expand, guna konsep kurungan. Kan? Saya akan guna kat sini, saya akan pakai konsep kurungan iaitu dy dx sama dengan salin kurungan. Okey, kuasa 2 pergi depan, tolak 1 tinggal 1. Pembezaan dalam bawa pergi belakang. Jadi sini akan dapat negatif 4, 5 tolak 2x. Ini perbezaan dengan menggunakan teknik kurungan, bukan expand. Okey. Berapa dy dx? Negatif 4 loh. Okey. Negatif 4 ni. Negatif 4. Jadi yang tinggal apa? Kan? Bagi cantik. 1 sama dengan 5 tolak 2x. Jadi 2x sama dengan 5 tolak 1. 4x dapat 2. Dah siap belum? Soalan nak apa? Dia minta koordinat. Koordinat kena ada x, kena ada y. X dah dapat, y belum. Kita cari y. Y 5 tolak 2 kali 2. Kuasa 2. 5 tolak 4, 1, 1 kuasa 2, 1. Jadi koordinat A kita adalah 2, 1. Nampak? Dia bila kat belakang-belakang ni sebenarnya markah dia banyak-banyak tau. Tapi soalan dia kadang-kadang kalau tak pernah buat susah. Tapi kalau kamu biasa buat soalan tu, kamu akan rasa best. Sebab apa? Masa kamu sampai soalan 20. Ini soalan 20. Kalau kamu buat macam saya lah, 1, 2, 3 je tu kan. Biasanya kamu dah tak cukup masa dah. Dah banyak dah masa kamu guna. Kan? Sebab tu belakang-belakang ni, kamu kena cekap juga mencuri markah dia. Okey. Nombor 20. Soalan dia bagi diberi y sama dengan u per 3 dan lepas tu dia bagi u sama dengan 2 tolak mx. Kemudian dia kata jika dy dx sama dengan 1, cari m. Kamu kena ingat. Dia nak dy dx. Apa u buat kat sini? Tak mahu. Masuk. Masuk. Y sama dengan 2 tolak mx per 3. Masuk. Cakap pada dia. Sibuk orang buat dy dx. Kan? Sekarang kita dah boleh buat dy dx. Okay? Masa kita buat dy dx macam ni, kadang-kadang kamu tak nampak tau. Kan? Nak bagi nampak dy dx dia tak boleh perpanjang macam ni. Kita kena asing. 2 per 3 tolak m per 3x. Baru kamu nampak. Senangnya dy dx dia. Perlu tak nombor? Tak ada. Dy dx kena buat terhadap x saja. Ni kita akan dapat terus negatif m per 3 tu dy dx. Okay. Siapa dia bagi? 1. Tu dapat m sama dengan negatif 3. Soalan ni pasal knowledge. Sebab tu pasal knowledge buat sikit je markah dapat. Sebab apa? Kalau tak tahu, tak tahu. Itu kita panggil soalan pasal knowledge. Okay. Kita terus pergi nombor 21. Tengok nombor 21 kat sini. Pengamiran. Pengamiran. Diberi 1, 3 fx sama dengan dx saya tak tulis 6. Yang mana pengamiran 3, 5 kx sama dengan 4. Soalan dia suruh kita cari m jika pengamiran 1, 5 ada kotak m tolak kx sama dengan 2. Dx semua saya tak tulis sebab saya anggap kita sedang buat untuk x semua. Okey? Jadi kat sini sebenarnya bila ada kotak. Bila ada kotak, benda pertama kamu kena buat, kamu expand. Expand. Expand apa? Cacing ni. Cacing ni expand akan jadi apa? Pengamiran, nampak sama dengan tak boleh. Kat sana dah ada. Kan? Pengamiran 15M. Tolak pengamiran 15KX. Bila kita buat 15 KX ni, kan? Macam ni boleh? Boleh satu lagi, kamu boleh keluarkan binatang K ni keluar. Kita boleh keluarkan.
Itu kita panggil dia 15 KX. Kita keluarkan. Okey. Oh, sorry, tak boleh. Maaf. Ini bukan KX. Ini adalah kurungan. Kurungan maksudnya apa? Fungsi. Fungsi tidak boleh dipisahkan. Minta maaf, saya tak perasan tadi. Tengok balik pas. Okey. Sekarang dah jadi macam ni, baru kita boleh tengok atas ni apa cerita dia. Okey. Dia bagi KX sini apa ni FX. Seorang FX, seorang KX. Okey. FX sama dengan 6, KX sama dengan ni. Dia minta apa? Cari nilai M. Macam mana nak buat ni M ni? Pertama kita tengok nombor dulu. Sebab nombor dia ni 1515. Ini 3513. 3513. Sudah. Kan? Jadi macam mana kita nak buat benda ni supaya kita boleh masukkan cerita dia pasal KX15 ni. Dia masalah dia KX ni. KX dia ada 1 dan 5 dekat sini. Okey, fungsi kita ada 3 dan 5 saja. Okey, jadi kamu tengok soalan dia balik. Dia bagi tahu kat situ, kita nombor ni kita boleh gabungkan. Sebab apa? Bila 13 sambung dengan 35, dia akan jadi 15. Dia akan jadi 15. Contoh kat sini, kalau saya buat pengamiran 15 adalah sama dengan pengamiran 13 campur dengan pengamiran 35. Itu formula asas dalam pengamiran. Ya. Baik, ada Lia tanya, ada rekod. Okey. Terlepas nombor ni lah. Okey. Untuk B, 5 orang murid yang terpilih disusun sebaris. Dia susun pula. Bila susun automatik, dia bertukar menjadi apa? Permutation. Okey. Cari bilangan cara menyusun mereka jika dua daripada mereka hendak duduk bersebelahan antara satu sama lain. Okey. 1, 2, 3, 4, 5 orang yang kita dah ambil tadi. Kita akan susun. Bila dah susun, kita kena ingat berapa orang nak sebelah menyebelah? 2 orang. Okey. Jadi kita senang je. Soalan macam ni senang je. Yang dalam 2 orang, 2 faktorial. Okey. Yang kat luar, 3 orang, 3 faktorial. Okey. Kena darab dengan berapa grup yang ada. 1, dah jadi 1 grup. 1, 2, 3, 4. Gitu. Siap cerita dia. Ini untuk apa? Side by side. Sebelah menyebelah. Tekan kalkulator. 2 faktorial. Darab 3 faktorial. Darab 4. Dapat jawapan 48. Nampak? Selesai cerita. Okey? Tapi kalau pemilihan ni kalau ada lebih lain. Contoh. Saya buat soalan contoh. Contoh. Okey, contoh saya bagi kat sini ada A, B, C, D, E, F. Okey, saya nak susun 4 huruf saja. 4 huruf saja. Yang mana dengan syarat A dan E. Iaitu huruf vokal. Mesti bersebelahan. Bersebelahan. Jadi kita nak apa? Saya nak 4 saja. Berapa orang bersebelahan? 2 orang. Siapa dia? AE. Ada orang lain? Tak ada. Jadi kat dalam ni dia akan jadi 2 faktorial. Okay. Tapi kat luar lain. Sebab apa? Bila kita dah pakai 2 orang, semua ada 6. Mau pakai 2 orang. Yang tinggal lagi 4 orang. Yang 4 orang yang tinggal tu dia kena berebut 2 tempat ni. Kita panggil dia 4P2. Macam tu. Sebab dia ada balance lebih. Okay. Yang balance lebih ni last kali tak ada masalah. Dia bilangan kumpulan sama. 1, 2, 3. Dapat jawapan. Ini contoh kalau kita ada ekstra macam ni. Macam tadi dia kata yang terlibat 5 orang tu ambil gambar semua. Ini tak ada masalah. Okay. Jadi kita tengok
soalan nombor 24. Dah nak habislah cerita kita untuk malam ni kan. Okey. 24. Kamu jangan risau kalau saya dah habis pun nanti kejap lagi. Lepas kita tutup majlis semua, saya akan ada kat office saya ni sampai pukul 12 biasanya kan. Kalau kamu ada sebarang masalah, WhatsApp. Ambil gambar WhatsApp je kan. Okey, saya boleh jawab. Saya ada kat office okey. Okey, nombor 24 terus. Dia bagi kat situ ada jadual satu, ada kelas, ada bilangan murid, ada lelaki, ada perempuan, 5 beta, 5 delta. Lelaki 20, 17, 10, 13. Ini soalan yang memang saya benci sekali. Nama dia apa? Kebarangkalian. Okey. Sebiji dadu adil di lambung. Memilih seorang murid dalam pertandingan mencari harta karun. Sekiranya nombor yang lebih besar daripada 4 muncul pula. Nombor lebih besar daripada 4 iaitu nombor apa? 5 dan 6. Muncul seorang murid daripada kelas beta dipilih. Okey. Beta dapat. Okey. Hitung kebarangkalian bahawa seorang murid daripada kelas beta akan dipilih. Okey, yang pertama kita kena dapat benda ni dulu lah. Kan? 5/6. 5 dan 6 maksudnya dalam dadu, sebiji dadu adil maksudnya ada 6 nombor. 6 nombor, dua nombor je kita ambil iaitu kita panggil 2/6 pertama. Okey, 2/6 kan? 2/6 ni kita akan ambil kelas beta, darab dengan kebarangkalian kelas beta. Seorang murid dari kelas beta dipilih. Siapa murid kelas beta? Mana kelas beta yang ini? Jadi kita ambil tengok pada kelas beta je dengan tengok semua. Okey, seorang murid pada kelas beta. Kelas beta ada berapa orang? Ada 30 orang. Okey, berapa semua orang? Baru kita tengok berapa semua orang. Jadi kita akan ambil 30 per dengan 20, 30 juga. Jadi 60. Dapat jawapan kita terus 1/6. Okey. Seorang murid perempuan akan dipilih. Wow. Okey, seorang murid perempuan akan dipilih. Hari ni kena buat cerita ni. Seorang murid perempuan akan dipilih. Bukan senang. Okey, murid perempuan ni, dia boleh pilih macam mana tau? Dia boleh pilih sama ada beta perempuan ataupun delta perempuan. Itu tengok. Okey. Beta perempuan ataupun delta perempuan. Oh, silap lah A, saya silap. Sorry. A saya tak baca habis. Seorang murid lelaki. Allah, salah. Bukan 30/60. Lelaki. Lelaki maksudnya 20 daripada beta saja. 20/30. Betul kan? Okay, baik, Hasan tadi. Kita akan dapat sini 1, sini 3. Kita akan dapat 2/9. Okey, betul kan? Tak perasan ada perkataan apa? Lelaki. Okey. Seorang murid perempuan dipilih. Bila kita nak pilih perempuan, dia ada 2 cara. Yang pertama, perempuan daripada beta atau nampak? Atau perempuan daripada delta. Macam mana perempuan beta? Perempuan beta dia kena nombor 56, maksudnya 2/6. Darab dengan perempuan 10/30. Ini perempuan daripada beta. Okey? Atau dia ada atau. Perempuan pada delta. Delta nombor dia lain. Nombor dia 1, 2, 3, 4. Jadi nombor dia adalah 4/6 darab dengan perempuan delta 13/30. Baru dapat jawapan. Ini kita panggil dia pemilihan secara menggunakan atau. Perkataan atau.
Jadi ambil kalkulator tekan. Ni boleh potong Cing cing. Tak boleh. Tak ada mak. Okey. 20 campur dengan 2/5. Betul? 2/5. Try tengok itulah. Nah, saya baru perasan murid lelaki. Okey. Tengok soalan dia. Nombor 25. Dalam satu latihan menembak. Dalam satu latihan menembak. Oh. Lagi. Dalam satu latihan menembak, nombor 25, kebarangkalian setiap tembakan dilepaskan oleh Syahmi terkena sasaran ialah 1/2. Jika Syahmi melepaskan N tembakan, kebarangkalian sekurang-kurangnya satu tembakan terkena sasaran ialah 63/64. Yang ini nak cam topik yang pertama. Topik dia adalah binomial. Binomial. Okey. Soalan dia yang pertama, Syahmi hit target. Syahmi hit target adalah 1/2. P sama dengan 1/2. Jadi Q pun 1/2. Sebab Q adalah 1 tolak P. Okey. Syahmi melepaskan N tembakan. N tembakan, N dia N lah. N sama dengan N. Okey. Kebarangkalian sekurang-kurangnya satu tembakan terkena sasaran. Perkataan dia adalah sekurang-kurangnya satu. Iaitu PX. Sekurang-kurangnya lebih besar atau sama dengan satu. Ini perkataan nombor untuk apa? Sekurang-kurangnya satu. Adalah 63/64. Nampak? Jadi kalau kamu tengok, kalau sekurang-kurangnya satu ni maksudnya payah cerita, panjang cerita dia. Sampai N dah N tak tahu berapa. Kalau N dia 200, tak 1 sampai 200. Okey, jadi kita kena terbalikkan. Jadi siapa yang lawan kepada lebih besar satu? Ini adalah sama dengan P sama dengan X sama dengan kosong. Hanya kosong saja tak terlibat dalam cerita ni. Siapakah dia? 1 tolak 63/64. Sebaliknya lawan. Jadi kita akan dapat kat sini 1/64. Apa formula untuk PX kosong untuk binomial? Binomial formula dia apa? NCR, NC kosong, darab P kita 0.5 kuasa kosong, darab Q kita 0.5 kuasa N. Jadi kita akan dapat jawapan. Yang mana? NC kosong, 1, 0.5 kuasa kosong, 1. Tak payah yang tinggal yang tu saja. Macam mana selesai ni? Ini kita paling senang kita pakai log. Iaitu N sama dengan log kanan ni kurungan. Jangan lupa letak kurungan 1/64. Bahagi dengan 0.5 datang. Log 0.5. Ini kalau nak cari kuasa unknown. Kita terbaik kita hanya guna log. Tekan kalkulator kamu akan dapat terus log kurungan, jangan lupa 1/64 tutup kurungan bahagi dengan log 0.5. Jadi kamu akan dapat jawapan kita terus dapat 6. Okey. Jadi kalau kamu tengok dalam contoh soalan saya ni dia tak ada normal. Normal kita akan bincang insya-Allah besok pagi dalam kertas 2. Pagi atau malam. Saya tengok saya ada bagi jadual kat kamu. Kalau kamu tengok boleh. Yang mana yang tak dapat link pada saya semua tu mungkin dapat pada kawan-kawan share saja. Malam ni kamu terus boleh masuk dekat YouTube saya untuk dapatkan video record ni. InsyaAllah kamu boleh masuk senang je. youtube.com/C. C maksudnya channel /Azman A besar. Azman M besar. Muhammad. Muhammad penuh. Muhammad. Ataupun kamu search saja Ahmed Syed Guman. Ada.
Okey, insyaAllah. Jadi insyaAllah kamu tengok balik. Nanti malam ni sempat lagi study. Tengok video record tu kalau kamu tak faham ke. Ataupun kamu ada soalan lain, kamu boleh WhatsApp saya. Kalau nak WhatsApp saya, nombor saya 012-774-7688. Kalau lambat tu maksudnya tengah queue. Tengah queue kalau lambat. Okey. Jadi kita jumpa lagi insyaAllah esok pagi rasa. Okey, pukul 10. Link yang sama. Kalau try masuk je. Masuk je tak apa. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada soalan, WhatsApp saya. Assalamualaikum. Semoga berjaya insyaAllah. Sama-sama. Okey. Baik, terima kasih. Sama-sama, baik. Ya, kalau ada soalan kamu tanya, saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.